macam tali barut dulu. Sekarang dah berubah dah. Sekarang tak ada. Sekarang kita balik kepada untuk sekedar hiking yang biasa ni. Okey, tujuannya mereka hidup ni adalah ikhtiar macam mana kita nak survivekan diri kita apabila kita terpecah dalam kumpulan yang ramai dan kita seorang diri ataupun kumpulan kecil. Jadi di situ kita sekarang nak datangnya pasukan keselamatan, kita kena pasukan yang selamat, kita kena ikhtiar dulu. Okey, semalam mungkin letusan. Contohnya yang berlaku kepada apa yang betul-betul satu hari yang di Pahang tu. Mai. Mana kau tengok kali mana dia survive dia sendiri macam mana dia survive. Lepas tu yang itu yang dia dapat kita pesan balik. Yang tak jumpa sekarang ni 2 orang kan. Bijang ni. Dari 2 orang tak jumpa. Sampai sekarang dia apa? Sampai sekarang. Asal. Ada 2 orang kan. Okey ya. Jadi selain itu boleh menjadi sebagai usaha ikhtiar kita yang dilakukan oleh seseorang untuk terus hidup ketika menghadapi sesuatu halangan, bencana dan ancaman. Okey, tujuannya untuk mendapat pengetahuan tentang asas-asas untuk hidup semasa di laut, di darat dan juga kalau di darat macam kita terjun pun macam contoh kalau payung terjun dia tak tak kembang itu ikhtiar juga. Dalam ini barang kawan-kawan daripada ini barang dia ni ikhtiar juga macam mana dia dah terjun payung dekat kembang dia akan ikhtiar macam mana telah diajar. Apa nak contohnya antara hidup dan mati pernah berlaku dalam 69 pun ada 2 kematian kita tunggu. Jadi mana ikhtiar itu dia ikhtiar juga untuk lepaskan dia daripada halangan itu ya. Satu, mempelajari pengetahuan asal dan langkah-langkah keselamatan semasa menjalani ikhtiar hidup. Membina keikan diri untuk hidup. Memperkembangkan minat terhadap alam semesta dan dapat menikmati keindahan. Mencari dan menggunakan alam semesta sebagai makanan untuk hidup. Bertindak dengan cepat dan tepat apabila menghadapi sesuatu ancaman. Okey ya. Dia punya tujuan-tujuan sedikit untuk pengetahuan. Jadi di sini kita terus kepada pengenalan sebagai masa untuk apapun kita usaha atau usaha kita yang penting kita mengenali dulu pokok-pokok tumbuhan-tumbuhan yang kita rasa ini di sekeliling kita aja. Ya, contoh macam ni ada buah timun tapi di pagar-pagar rumah kita ada ni. Betul tak? Ini panggil timun tikus. Kecil je buah dia. Tapi biji dia banyak. Kalau masak kalau merah. Dia pahit sikit. Tapi boleh makan. Boleh pahit sikit saja. Ini timun tikus kan. Itu ini ada juga macam lebih kurang sama daun tapi ini pakai pria kata amat kecil ya. Oh. Kan? Ini semua kat pagar-pagar rumah ni kalau kita malas nak rumah yang kat kampung ada ni. Kan? Ini juga boleh dimakan. Ini orang Terengganu panggil pokok ulat bulu. Ini panggil apa? Tuk. Buah dia boleh dimakan. Ada yang tak biasa makan dari sini siapa? Kan? Ada yang tak biasa makan. Dia sama-sama manis, dia biji macam tomato ni. Dia buah dia ni kalau masak kuning oranye. Ni pun dah boleh makan. Dia rasa manis. Ni ha. Dia rasa manis masam. Boleh makan dapat nak rasa ni. Ada. Kan? Ini kita jumpa dalam hutan selalunya pokok tepus. Kan? Kita panggil bunga kantan. Bunga kantan kan? Ini pun boleh buat untuk makanan ni. Tahu dah semua? Makan bubuk dia yang buat makan buat ulam dan buat itu untuk makan dalam boleh kan? Bubuk pisang. Biasa. Ini betul kadok pun kita akan jumpa dalam hutan. Yang paling senang kita jumpa. Ini di rumah ni. Di dalam hutan pun ada. Duduk. Pokok duduk. Kan? Buah dia boleh makan. Setengah orang dia tak banyak makan. Buah dia kalau makan ya, yang masak ni kan, bibir akan jadi biru. Oh. Ni kan? Nampak? Dia jadi kalau dia manis. Dia boleh makan, buah ni boleh makan. Dia duduk ni. Ni. Buah dia ni kan. Dia boleh makan. Dia kalau siapa nak makan dia ada dua biji juga. Kita pun tahu. Ni pokok pucuk utat. Ni tahu kan pucuk utat kan? Yang tu paling dekat pucuk dia kalau kita kenal pokok dia. Ni belakang kita ada satu paling dekat. Hampir ni depan ni. Yang ada cabang 3 ni. Lurus ni ada. Ni yang kecil ni, tengah-tengah ni. Ada yang cabang 3 ni.
Oh, depan ni. Ini kan dalam belakang ni. Ada satu. Ya, dapat. Nah, ini cendawan sisir. Cendawan ni dia tumbuh di batang kayu-kayu mati. Berapa kayu banyak? Ini kita batang-batang kayu mati. Termasuk juga kita akan jumpa satu lagi. Dia kalau putih. Ini kan. Semuanya putih. Putih. Boleh makan. Boleh ambil dan makan. Nah, makan. Tapi kalau dia besar, dia jadi gonia yang besar macam cendawan tu kan. Dia jadi dia besar tak boleh makan dah. Masa rumput dia boleh makan. Cendawan. Ini pucuk janggut apa? Satu lagi. Ini pucuk paku kita akan jumpa. Kan? Dan satu lagi pucuk paku miding. Ni. Dalam hutan banyak ni. Boyem. Boyem. Di tepi tiang. Bubur. Kita nak masuk nampak tu. Yang dalam tu dia. Tu nampak merah-merah tu, kita nak boleh tahu dah yang ni boleh makan. Dia orang buat buru lambuk dalam musim ni kan. Nasi air begini. Ya. Paku ni ada dua jenis, satu paku gajah tu yang besar tu. Kita nampak yang besar sekali tu tak boleh makan cik, beracun. Cendawan juga sama juga, cendawan kita jumpa cendawan busuk orang panggil. Kan? Cendawan busuk tu kadang-kadang kita tengok dia serupa dengan cendawan biasa, tapi dia punya daripada tanah tu kalau kita tarik dia akan tumbuh tajam kan. Warna panjang. Itu boleh dimakan. Kalau kita tarik akar di atas tanah tu rapat biasa kan. Itu dah racun. Kalau kita salah kita perhatian racun tak boleh balik. Ada pernah berlaku bawa ke hospital. Ini di bawah Terengganu selalu ni kacang munggal. Pokok munggal kan. Orang sini dia lebih kepada telur. Ambil daun buat goreng telur. Pucuk dia yang halus-halus tu. Macam kita kalau kampung belakang ni dia buat kari dengan masuk. Kalau kita jumpa dia makan. Tapi untuk pengetahuan sebagai ringkas, dia kalau dia kering, kita balik perbat ni. Untuk jadi kalau kering biji dia boleh dimakan untuk yang ada darah tinggi ataupun rezeki manis. Biji dia yang masak yang dalam ni, biji dia yang satu goreng kering. Kering. Ya. Satu. Okey, ini adalah antara pokok-pokok tumbuhan sebagai ringkas. Dia boleh makan. Masuk ke pinang ni, pokok pinang. Ini umbuk dia kita boleh makan. Atas kan? Kita nampak ambil umbuk dia boleh makan. Macam pokok pinang dia macam rasa macam tapi orang kata macam rasa kelak sikit lah. Tu dia. Tapi untuk survive kita itu yang kita nak apa jangan kita hidup kan. Dia bergerak. So kita tadi untuk pemakanan tumbuhan ringkas yang kita boleh makan, kita lupa banyak lagi. Sebenarnya lalang yang tumbuh meliar tu dekat rumah kita tu, yang panggil lalang liar apa, lalang kebau. Umbuk kebau, gajah tu. Itu pun boleh makan dia punya umbuk dia. Kita makanan laulan. Ini lautan dia jenis pokok macam itu pun boleh makan. Okey, sekarang ni tadi untuk pemakanan kan kita pergi kepada pokok yang tidak boleh makan tapi dijadikan perubatan sentiasa dekat rumah. Ini pokok apa? Selalu jumpa kan? Jari ni kan? Pokok ni kan? Ini banyak kita tanam. Perhiasan kat rumah. Betul tak? Getah dia. Pokok ni dengan ini dipanggil tembaga suasa atau pokok mulung, pokok bawang. Dah banyak. Ini cara dia sama juga yang ni. Ini dia tumbuk, kita campur jalan, tak ada pun tak apa. Kita letak tempat kita patah ataupun terseliuh, kita balut balik dengan daun ni yang bagus. Kalau ada. Ini daun ni kita ambil api atau dekat ada program tu kalau kita dekat unggun api tu kita terus layur, kita balut. Besok pagi daun ni akan kering, dia akan tarik kita punya angin yang kita punya tempat luka cedera tadi, insya-Allah. Kita berubah malam terakhir kita buat balut. Okay. Ini pokok kapal terbang orang panggil. Orang kampung dia tahu terbang. Kan pokok ni berterbang. Terbang kan. Dia ni dia boleh guna Allah. Ini pokok kapal terbang dan ini pokok yang untuk bumi ni. Memang kita kalau orang berkebun dekat pagar ni memang masalah. Kan? Tapi kita boleh ambil ni juga nanti ni ataupun salah satu ni kita gosok ni dia akan ada keluar. Dan ini kan, yang kalau ni kan. Apabila kita luka berdarah, kita boleh gunakan ini sebagai penahan darah. Untuk elakkan darah keluar. Kita boleh tampar dengan ni dan kita balut dengan apa. Ni pun sama juga. Daun dia dia ada air kan, sama juga ni. Ini pun sama juga lautan. Tapi satu lagi kalau tak ada, kita cari pokok lain macam ni. Contoh, kita ambil ini kan. Ini tak boleh. Sebab apa? Yang licin, dia tak ada
air dengan dia punya getah lendir dia. Apa nak kita boleh biasa dah. Yang ni kita tengok pokok yang ada kan yang macam ni tak boleh. Ni pokok mengkudu. Tapi dia punya ni ini pokok mengkudu ni boleh guna sebab untuk makanan juga. Alhamdulillah kita dapat. Ya. Ya, ini ada 2 pokok yang ini dia daun dia besar-besar ni lah. Ini yang hutan dia besar-besar ni. Dan ni ada 2 pokok, ada rezeki kapan nak bolehlah ambil buat balik tanam di rumah. Kan mana benda tak tahu kan. 2 pokok. Ada rezeki 2 pokok lagi. Ni pokok dia akan jadi bertuhan dia macam pokok. Tapi cantik kalau berhiasan. Tengok dekat masjid tu tadi pasal tak? Kalau nak perpasan tapi pagar masjid tu. Ya, banyak itu kegunaan dia. Banyak depan banyak. Ya. Sekarang ini dari segi untuk perubatan super ringkas. So sekarang kita pergi kepada peralatan-peralatan yang dalam ni yang mana digunakan oleh 69 sampai sekarang daripada tahun 69 survivor dia sampai sekarang masih berterusan. Hanya kita perlu berbangga sebab kita ada 2 komando dalam Malaysia. Negara-negara lain hanya ada 1 saja daripada ATM. Kita daripada polis, komando polis daripada 69 dan juga ATM GDK. Tapi dia punya konsep untuk 69 dia lebih pada survive untuk di hutan dulu. Termasuk sampai sekarang dia masih menjalani latihan di hutan dalam tahun selama 3 kali dia akan pecah-pecah akan buat latihan hutan sekali 2 kali untuk bandar pun dia buat dan udara pun dia buat juga. Sekarang dia orang training untuk escort daripada udara turun ke bangunan, escort terus masuk. Itu yang terbaru dia punya unit baru sekarang, unit udara. Untuk ni kereta. Untuk satu. Sebelum saya terlupa, bahagian kemah kita akan datang semula Ini. Jadi ini alhamdulillah. Untuk makluman cik, saya turun bawah lah sikit Yang nampak sebab sana jauh. Dalam ni yang dipakai oleh 69 masih dipakai ni adalah pos yang dipakai oleh sekarang untuk gerakan kita. JGC pun pakai, kita pun pakai tapi lain-lain warna lah. Ini unit khas pakai, masuk beg dia ni. Semuanya untuk 18 hari. Dia bergerak selama 18 hari, kadang-kadang lebih kurang 2 minggu. Okey ya, dia botol-botol ni. Ini dia botol-botol dia cuma survive dia. Ini adalah periuk dia. Periuk nasi dia dan minum dia ini. Tapi dia bila kilat di lautan dia tidak dibenarkan berkilat. Sebab akan jadi cahaya pantulan malam kepada pak musuh dan juga binatang. Jadi dia akan hitam semua tapi dalam ni insya-Allah alhamdulillah boleh dimakan, boleh diminum bersih. Ni ini kena sebah ikut ni. Sebab tempat terhad ini. Dalam ni sapu tangan ni memang penting dalam hutan kan untuk kita minum malam sejuk. Ni nak tunjukkan yang dikatakan benda-benda ni. Ini adalah gula yang di packing kecil untuk survivor. Ini ada refill. Refill ni mana dia ada? Ni. Dia ambil separuh dan ni dibawakan untuk refill cooker. Macam ni kan. Ini sebuah yang disediakan tapi akan dibawa bila masa. Dia mesti utama. Nak pergi mesti bawa. Ni kan. Okey, kita letak ni. Gula pasir ya. Gula pasir. Ya, ini beras. Ini refill tadi. Ini kain ini garam. Sedikit garam. Ini adalah apa dia ni? Kecil dan nipis ni. Tali pancing dan mata pancing. Nampak? Mata pancing. Ya. Ini pakai apa tadi? Tip hitam tu je. White black tape kan. Memang kena beli macam tu. Kita beli untuk tak nak bagi masuk air. Ini diuji. Dalam 69 dia uji dulu. Dia akan belah, rendam dulu. Kalau basah, buka basah, buat lain. Ini dah lebih dekat 5 tahun. Tapi insya-Allah tahan berkabat dekra dia hasil. Ini lepas tu dalam ni yang saya penting tengok keselamatan. Ini adalah kain merah kuning. Sepanjang 2 meter setiap satu. Dibalut dalam bentuk satu kaki, buka, dibalut dalam bentuk ni. Tujuan dia kita gunakan ini untuk bila rescue penyelamat. Termasuk tengah rescue ya. Penyelamat ni bila kita menyelamat, heli datang, kita cari tempat yang lapang, kita letak dalam bentuk L ataupun I ataupun bentuk H. Kalau banyak, kita ramai, kita dalam bentuk A bagi dia nampak besar lagi.
Kalau kita seorang, kita dalam bentuk air je lah. Antara merah dengan kuning tak jadi. Dua dia akan nampak tu. Kepala udara dia nampak. Di sini dia duduk. Satu lagi, kalau keselamatan ni untuk rescue, kita adakan unggun api dalam bentuk 3 segi. Kita masuk terus ya. Sebab benda ni. Dalam bentuk 3 segi, unggun api tu kalau malam hari dia akan nampak daripada udara, dia akan nampak unggun api tu dalam bentuk 3 segi. Dan jarak tu, oh, dia orang tahu di sini tempat yang perlu menyelamat dan akan turun. Rescue di situ untuk tindakan awal. Kalau siang dia akan nampak ni asap naik kan. Itu dah boleh, ni malam. Satu lagi, jadi barang-barang ini sentiasa dibawa sekarang. Dulu dia pakai refill, sekarang banyak kan dia tak pakai, dia pakai ni lah. Pasukkan kas ataupun kan dia tak pakai refill sebab lambat. Sebab tu dia berbau. Kita duduk ke atas sana, lebih kurang dalam 200 meter, dia boleh bau ni. Bau kita punya refill ni. Mana musuh akan tahu kita di mana. Dia akan attack. Lilin ni. Lilin refill ni. Dia akan attack sekarang, dia ubah pakai ini sekarang. Sebab nak cepat lautan macam di Sabah tu, tak ada masa nak masak tak sempat lah. Dia terus packing, kalau nak masak pakai ini. Sekejap je. Ini dapur. Simple kan? Gas dia ni. Kalau yang besar pun ada, balang yang besar ada. Yang kecil masak tadi. Ada 2 hari. Yang besar. Untuk 18 hari babu kita bawa 1 tong setengah ni. Bawa 2 ni. 18 hari tu lah boleh habis tu. Betul tu. Tapi kita akan dengan refill lagi standby lah. Standby ni. Ini kalau masak nasi pakai 1,5. Terus tinggal. Buat kerja lain, dia akan masak, dia letak di belakang tu, dia tempat tu, dia pakai survive ya. Ni. Ya. Okey. Dalam ni ada lagi. Ni 24 jam emergency kita punya kit untuk panggil apa? Untuk cedera kan. Dalam ni. First aid kita. Ini cermin ataupun aluminium yang masih diguna ni. Ini. Satu lagi alat bantuan keselamatan. Kadang-kadang kita duduk di pantai jauh, tersesat atau terdapat di pantai, bantuan ini. Cahaya yang digunakan malam siang hari ni. Siang hari. Pembalikan. Tapi kalau dalam 69 atau dalam pasukan semua ni, dia ada kod dia. Dia kalau setengah dia pandai baca kod, dia baca A sampai Z, dia ada macam tu di dari macam Alpha November, macam 69 panggil Alpha November, dia akan lama, dia turun, dia sekejap, dia naik. Mana dia lebih baca kod. Macam tu kan, mana sama juga semboyan dengan kod. Tapi kita untuk keselamatan, kita hanya pembalikkan ni saja. Ni perlu bawa lah. Macam ni anak-anak tak pergi camping, pakai aja yang mak kita, yang orang kita ada ni. Ni simple dia ni. Make up ni kosong lah. Ambil untuk kita simpan. Benda ni kita tak tahu dia juga kan. Kita tak tahu benda ni akan guna. Lepas tu ini paku. Paku besar. Ini kita boleh guna untuk buat tugu masak. Seperti kita tadi yang dapur, dan juga untuk kita gunakan masa kita buat nak mencari makanan, jerat. Ini guna paku dia. Sebab kita tak nak cari, kita tak ada sebab nak tebang kayu, kita kena tenaga, semua kita pakai ini je. Kan? Ya. Ini tahu dah, gongkan ni. Macam Doraemon lah pula. Semua pakai. Semua ada. Ini perlu ada. Ini free dressing. Yang bandage atau free dressing. Dia dalam ni, dalam bentuk ni yang belum dibuka ni. Kalau dibuka, dia untuk ni, dia macam ni. Dia untuk panggil lebih kepada untuk memberhentikan darah. Macam ni. So, tak. Lepas tu kita balut ni, contoh. Ni balut kan. Tolong, jap. Sambil kita pergi kepada testi ni, balut je balut kan. Balut, okey. Kita buka. So, darah ni keluar ni. Kita balut ni, kita cari kayu. Cari kayu satu, mana ada kayu. Komando macam tu ke? Kita balut-balut darah, contoh kita ambil kayu satu. Contoh kita cari kayu, saya tak kisah kayu mana. Okey ya. Contoh kita cari kayu, kita tak ada tempat cari kayu. Balut sini. Kan? Kita gulung ni, kita pusing. Ketat ya. Ni panggil tanda key. Kita untuk berhentikan darah, kita gulung-gulung ni sampai dia ketat. Ni dia ketat. Lepas tu kita perselit.
baru dia akan berhenti ni. Nampak dia ketat kan. Dia grip ni, nampak dia grip kan. Baru automatik darah akan berhenti. Nak lebih cantik kita masuk yang ruang tadi tu. Daun-daun kita tu kan, kita buah daun-daun tu kita masukkan dengan ni. Ni dekat kedai ada jual, dia panggil tanda T. Dia ada jual siap kali tu. Yang untuk tak ada untuk grip tu dia ada fried. Itu ni. Benar dia akan fried terus. Okey, ya, buat sedikit. Ya, alhamdulillah ni pun sama juga untuk yang bila ada patah benda ni diguna juga bawa tangan kita kan. Ini untuk keselamatan rendah ni tu. Aluminium. Dia boleh panjang. Dia boleh dan bengkokkan. Mana dia lepas tu kita boleh guna balik. Bubuh dekat sini. Kat sini kan. Mana anu tu. Kita balik dengan kain tadi. Kalau dia cedera. Okey. Rasa lepas tu untuk ni dah ada untuk yang ada ni. Satu lagi gundi ni kita balik kepada penonton juga. Gundi ni adalah gundi gula. Tapi sebenarnya kita boleh guna untuk idea kita baju kita t-shirt. Kita kena confident. T-shirt kita ni kadang luar lai kita kadang-kadang kita cedera, kita nak tidur malam tak ada tempat, apa nak tidur barang tak ada, kita ada barang, ada baju. Kita boleh jadikan macam ni. Masukkan baju kita tu, kita tarik enggang. Bentukkan kayu bentuk macam ni, kita tekan turun saja. Masuk tekan saja. Sampai kita tekan dan kita boleh tidur dah di atas ni. Malam kita suruh sahabat kita Pak Dan ni duduk atas ni. Alhamdulillah tak ada lah ni kan. Boleh Tapi macam tenggelam sikit lah. Jadi melengkung lah. Ke bawah dia akan melengkung sikit lah. Tapi kalau tempat tanah di belah depan pula. Ini buat macam ni. Nanti kita coba plastik. Orang tak ini. Jadi ya. Kau nak try, live ni try. Kita test lagi. Live ni try. Jadi ini darah dia akan Dia pijak kayu tu lah. Pelanduk. Ini. Kayu tekan. Satu lagi teknik kalau dekat batang kita ada rotan atau ni kayu ni. Kan kita tak ada tempat sangat, kita nak pergi tupai. Ini kita cari batang kayu contoh ni yang batang yang melintang kan. Kita letak yang macam ni. Jadi kalau kata kayu tu kita letak macam ni. Ya. Mana tupai dia melalui ni. Kita sama juga. Jadi kita ikat lah. Baru kita ikat mati kan. Kita letak ni. Mesti letak itu kan. Mana kalau atas batang kayu kita nak